Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Parlimen bersama saya, Muhammad Shah Musa. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang RUU Perbekalan Tambahan 2023-2024 membabitkan pengeluaran wang kira-kira RM23.48 bilion daripada kumpulan wang disatukan bagi perbelanjaan tambahan untuk perkhidmatan 2023. RUU diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas dibahas ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang. Semalam RUU berkenaan dibentangkan untuk bacaan kali kedua oleh Menteri Kewangan II, Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Perbelanjaan tambahan itu dimohon untuk kegunaan peruntukan kepada perkhidmatan am perbendaharaan iaitu lebih RM14.46 bilion, peruntukan kepada kumpulan wang terkanun lebih RM4.204 bilion, Kementerian Pendidikan lebih RM1.973 bilion dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup lebih RM1.174 bilion. Peruntukan itu juga adalah bagi Kementerian Kesihatan lebih RM687.892 juta, Kementerian Pertahanan RM410.530 juta, Suruhanjaya Pilihan Raya RM300 juta, Jabatan Perkhidmatan Awam RM153.263 juta, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan RM56.91 juta serta Kementerian Belia dan Sukan RM32 juta. Dalam sesi penggulungan, Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata keperluan peruntukan tambahan adalah berikutan kenaikan luar jangkaan harga barangan perubatan farmasetikal seperti ubat-ubatan dan vaksin di peringkat global susulan permintaan tinggi selepas pandemik COVID-19. Ya, perbelanjaan yang telah melebihi itu adalah sejumlah yang diperuntukkan 49 bilion, pada akhirnya berlebihan 571.54 juta dari segi bekalan perubatan fasiliti kesihatan 080 700 dan juga 990 100. Itu di segi kedua-dua perbelanjaan, bekalan perubatan, fasiliti kesihatan dan juga konsesi penswastaan makmal, ubat dan stor. Beliau berkata harga barangan perubatan farmasetikal juga melonjak naik setelah produk farmasetikal dikeluarkan daripada senarai pembelian produk yang diluluskan APPL berikutan tamatnya kontrak konsesi penswastaan makmal ubat dan stor Farmaniaga pada 30 Jun 2023. Beliau juga tidak menolak pertambahan peruntukan itu disebabkan jumlah pesakit yang bertambah di fasiliti kesihatan awam akibat kewujudan wabak tertentu. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah ketika menggulung perbahasan RUU itu bagi KPM berkata kementerian berkenaan telah meluluskan pembinaan 26 sekolah baru pada tahun ini yang akan memanfaatkan lebih 50,000 murid dan 3,000 guru sebagai usaha mengurangkan kepadatan murid. Beliau berkata ia merupakan usaha jangka masa panjang kerana kebiasaannya hanya sekitar 8 hingga 10 sekolah baru akan diluluskan untuk pembinaan setiap tahun. Peruntukan perbekalan tambahan juga diperlukan bagi menampung 3 perkara. 2023 bagi menampung 3 perkara. Nombor 1, pembayaran bulanan bagi kontrak yang sedang berkuasa. Nombor 2, arahan pelaksanaan Perintah Gaji Minima PGM yang terkini pada 1 Mei 2022 yang telah menetapkan gaji minima pekerja kepada RM1,500 dan yang mana ia melibatkan bayaran gaji kepada 96,547 pekerja 2K. Dan yang ketiga, bayaran di bawah arahan Pembentarahan AP58. Pada sesi perbahasan antara dibahas hari ini isu minyak masak bersubsidi dan kos sara hidup rakyat. Pembahas menekankan kota pengeluaran 60,000 tan metrik minyak masak bersubsidi setiap bulan perlu dipastikan sampai kepada golongan sasar. Kita ni pengeluar sawit. Minyak ni semua tempatan. Kita tak
tak import, tak beli dari luar. Ini bukan beras putih ke, bawang ke, ini minyak yang kita hasilkan. Kita pengeluar, bila harga mentah, sawit mentah tu meningkat, patutnya keuntungan tu lebih. Boleh tak kita minta syarikat yang untungnya lebih tersebut membelikan sebahagian, saya minta sebahagian saja, bukan minta semua, sebahagian, mungkin sebahagian kecil, keuntungannya diberikan khas untuk subsidi minyak masak ni. Sebab subsidi minyak masak ni sangat mustahak. Ini perkara asas untuk rakyat. Di banyak tempat, pasar raya, minimarket dan sebagainya, memang tak ada stok. Kalau ada pun, satu hari tu pagi dia mungkin 1 jam ataupun 2 jam, lepas tu tak ada. Jadi mana perginya 60,000 tan metrik setiap bulan? Memang wujud sistem kenaikan harga ni yang tak adil. Yang saya lihat bila berbincang dengan pegawai-pegawai kuasa ini, memang wujud kartel ni. Pandan yang nak menegaskan gaji progresif ini kalau buat betul-betul, gaji progresif ini akan membantu gaji rakyat akan naik, dan waktu itu mungkin rakyat bersedia menghadapi kos sara hidup. Tapi syaratnya pricing, harga itu mestilah adil. Rata-rata rakyat mempersoalkan ketiadaan bekalan minyak masak paket bersubsidi yang sepatutnya disasarkan kepada golongan B40 dan sebahagian golongan M40 yang terdiri daripada 5.8 juta isi rumah yang layak. Kuota pengeluaran minyak paket bersubsidi adalah sebanyak 60,000 metrik tan untuk sebulan. Sekaligus adalah mencukupi untuk keperluan rakyat tempatan. Dan adakah di sana kementerian melaksanakan inisiatif untuk sistem pemantauan bagi mengatasi ketirisan minyak masak paket ini? Bagaimana syarikat pembungkusan minyak paket subsidi ini merekod edaran minyak? Isu kesihatan turut disentuh, antaranya berkaitan keadaan kesesakan di hospital, penjawatan tetap pegawai perubatan dan reformasi kesihatan. Kesesakan dan juga kapasiti, kemudahan hospital kita tahu mencapai hadnya dan juga membawa kepada masalah penurunan yang lama. Dan di sinilah kesukaran dalam menyediakan penjagaan yang tepat pada masanya akan timbul. Jadi kesesakan yang berlebihan ataupun overcrowding dengan izin menimbulkan akibat yang serius kepada penyakit, terutamanya mereka yang memerlukan perubatan segera. Seharusnya selepas tamat sahaja housemanship, mereka sepatutnya diserap ke penjawatan tetap UD 44. Namun disebabkan atas alasan tiada kekosongan jawatan, maka diwujudkan penjawatan baru iaitu UD 43. Malah, setelah lulus untuk pertimbangan ke penjawatan tetap, ada yang terpaksa menunggu sehingga bertahun untuk diserapkan ke penjawatan tetap UD 44 dan terpaksa kekal di UD 43. Sudah pasti, ini akan menimbulkan perasaan kecewa di kalangan para doktor ini. Beberapa langkah intervensi telah dilakukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi menangani isu kekurangan beras putih tempatan di pasaran. Ia termasuk meningkatkan pengedaran beras putih selain memastikan stok semasa padi dan beras yang dibeli pengilang dapat diproses dan digunakan untuk pasaran tempatan dengan serta-merta. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Arthur Joseph berkata perkara itu diputuskan menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Negara bagi Kos Sara Hidup NAKOL semalam. Semua kontrak kerajaan menggunakan pakai sepenuhnya beras putih import dan melalui kaedah ini bekalan tambahan beras putih tempatan sebanyak 20,000 tan metrik dapat diedarkan sepenuhnya di pasaran mulai daripada bulan April. Dan yang ketiga, penurunan harga jualan runcit BPI di antara RM2 hingga RM3 di pasaran dilaksanakan berkuat kuasa pada hari ini.
Langkah itu turut meningkatkan ketersediaan bekalan beras menerusi jualan harga jualan runcit beras putih import BPI pada harga rendah. Bila menjawab soalan tambahan dibangkitkan Wakil Besut Datuk Cik Muhammad Zulkifli Jusoh. Tiada tindakan melobi dibuat Wakil Industri Tembakau dan Vape berhubung pengguguran peruntukan generasi penamat rokok GEG Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan pengguguran itu dibuat susulan teguran dan pendirian pejabat peguam negara berhubung isu perlembagaan. Kita mahukan GEG itu. Namun, perkara yang menjadi kuncinya adalah ketika dibangkitkan oleh Kamar Peguam Negara AG Chambers dengan izin bahawa persoalan konstitusionaliti ataupun isu perlembagaan itu telah menjadi besar. Itulah sebabnya kerajaan mengambil sikap untuk tidak membawa GEG bersekali dalam Akta 852. Hanya itu, dan tidak ada kena-mengena dengan pelobi, dengan tidak ada kena-mengena dengan apapun yang dianggap dan ditanggap di persepsi di luar sana. 898 projek pelaburan asing telah diluluskan dengan nilai sebanyak RM281.5 bilion sejak 2022 hingga 2023 yang melibatkan sektor perkilangan dan perkhidmatan. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liew Chin Tong berkata perkara itu sekaligus mewujudkan 98,725 peluang pekerjaan baharu dengan 88% daripadanya untuk rakyat tempatan. Bagi sektor perkilangan, sebanyak 78,033 peluang pekerjaan baru dijangka dapat diwujudkan untuk rakyat tempatan. 5 industri utama yang mencatatkan jumlah peluang pekerjaan baru tertinggi bagi rakyat tempatan adalah industri electrical dan elektronik sebanyak 40,618 peluang pekerjaan. Produk mineral bukan logam sebanyak 6,746 peluang pekerjaan. Jentera dan kelengkapan sebanyak 5,555 peluang pekerjaan. Peralatan pengukuran dan saintifik sebanyak 3,791 peluang pekerjaan. Serta kimia dan produk kimia sebanyak 3,684 peluang pekerjaan. Pelaksanaan sistem padu mengintegrasikan 314 set data dari pelbagai agensi bagi membentuk profil individu komprehensif setakat 12 Mac lalu. Ia termasuk maklumat 8.6 juta pemohon sumbangan tunai rahmah STR untuk golongan B40. Ada kemungkinan individu yang tidak mengemas kini maklumat di dalam padu akan tertinggal daripada penerimaan bantu dan subsidi kerajaan. Walau bagaimanapun, kaedah alternatif yang boleh digunakan adalah melalui pengintegrasian data pentadbiran daripada pelbagai agensi sektor awam termasuk kerajaan negeri dan tempatan serta agensi GLC dan GLIC yang terdapat dalam padu bagi membentuk data yang komprehensif mengikut individu dan isi rumah. Berita Parlimen berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.